Abang tolak tepi ke tepi, rasa malu ke apa, tolak ke tepi, orang nak kata apa ke. Ada orang kata Roy artis, busking menjatuhkan maruah artis. Ada pun cakap macam tu. Perintah kawalan pergerakan kini kembali bermula. Bagi penggerak majlis, inilah yang dirasai mereka. Suram, sepi, kosong dan tiada berpenghuni. Dan itu juga mungkin ibaratnya jiwa seorang seniman yang biasa menghibur tetamu, sama ada golongan bawahan ataupun kerabat diraja maupun pemimpin-pemimpin negara. Itulah yang pernah berlaku kepada penyanyi Roy yang biasa berada di istana, di tempat-tempat yang prestij, tapi kali ini terpaksa berjuang di jalanan. Dan bila mana perintah kawalan pergerakan berlaku, terpaksa juga dilupakan aktiviti bersama dengan pihak universiti dan juga pihak di kompleks Biblah disebabkan perlu menjaga arahan dan penjarakan fizikal. Akibatnya, hanya terpaksa membuat kerja lain yang mungkin tidak kena dengan jiwa tetapi atas nama untuk survive dalam kehidupan yang penuh mencabar ini. Dan lebih malang lagi bila mana suara ini yang pernah melakukan irama patriotik untuk mengajak kepada cinta negara bagaikan dilupakan. Ilmu-ilmu yang pernah disebarkan bagaikan hilang begitu saja. Adakah Roy merasa kecewa dan apa pandangannya kepada generasi muda dalam membina kehidupan? Kerana baginya, hidup tak selalu indah, perlu ada persiapan. Sebuah fikrah dan perkongsian perspektif kehidupan bersama dengan penyanyi Roy yang amat saya hormat. Abang masih lagi basking. Lagi basking dekat Air Mall tu. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad lah. Daripada 11 pagi sampai pukul 10 malam. So abang basking tu kira dalam 8 jam. Kalau 11 pagi sampai 10 malam tu 10 jam, 2 jam rest, lepas tu 8 jam basking. Kuat memenatkan jugalah, tetapi jalan jugalah. Tapi sekarang dah PKP ni kita ada terbantuk sikitlah. Jadi kita kena cari cara jalan lain macam mana nak teruskan. Yang sebelum ni ada jugalah untuk majlis-majlis kahwin, yang small function, function kecil-kecil. Orang boleh survive jugalah. Dengan bayaran pun tak banyak, so janji boleh survive. So sekarang nak mengajar pun dekat universiti pun dah tak boleh. Adalah sikit-sikit projek itu guru nak combine daripada kerajaan negara China dengan local universiti kat sini. So untuk bahagian untuk muzik di sana abang ditugaskan mengajar vokal, nyanyian dan juga vocal ensembles. Dan juga abang kena buat buku, tulis buku. Abang berkhidmat kat sana dalam 4 tahun gitu. Abang ada buka dengan keluarga abang, isteri abang, restoran di Banting, Selangor. Nama restoran tu Linda Easy Kitchen. Juadah yang dijual lebih kepada juadah Johor. Disebabkan arus pemodenan dan persaingan cukup hebat, terpaksa berada di jalanan demi sebuah survival kehidupan. Jadi, apakah perasaan Abang Roy bila mana diuji sebegitu dan apakah menerimanya sebagai takdir yang perlu kita teruskan ataupun berserah saja ataupun macam mana menutup mulut yang jahat ataupun pandangan yang sinis demi sebuah kehidupan dan survival itu? Jujur ni lah abang cakap untuk keluarga abang lah. Abang suka menyanyi. Abang tak kira kat mana, apa lagu abang nyanyi je. As long abang suka lagu tu, macam lagu Hindustan. Ada orang kadang tak suka, tapi abang suka. Ada lagu dandut, orang kata, geli dandut, gini-gini. Tapi abang suka, sebab bagi abang, bila pencinta seni tu, nyanyian, muzik ke apa ke, kita menghargai, orang kata, the beautiness, cantiknya seni tu. Jadi dalam setiap seni tu ada kecantikan dia. Jadi bila ada cantik tu kita nampak, jadi kita jatuh cinta dekat seni tu. Jadi mungkin orang yang tak faham tentang seni, dia tak faham. Tapi kita orang seni, kita rasa itu kepuasan. Jadi bila kita nyanyi, macam abang dapat nyanyi, dapat berbasking kan, nyanyi pada orang. Abang cakap tadi, abang is contribution, sumbang pada orang. So abang nak share dengan orang ramai. Bila share orang ramai, bila abang puas hati, bila orang suka dengar, lepas tu dia bagi duit. Pasal kita tak minta pun duit, tapi dia bagi duit. So itu cara lain pula orang appreciate. Yang itu sincere, orang suka pada kita. Dia separuh orang boleh korbankan prinsip. Kalau orang tu misal kata kalau abang ada buat bisnes lah, side business, abang ada income, abang ada yang lain, dah boleh tampung hidup abang dan keluarga abang. Mungkin abang akan bertahan, kan? Abang bertahan, mungkin abang kata tak apalah, okey, aku kena ada prestige kat situ, kan? My dignity, maruah sebagai artis yang tu kat situ mesti kena jaga.
Tetapi kalau dah itu pun tak ada, apa pun tak ada, abang kena, dia kena nak survive tu, melanggar je. Janji benda tu halal dan mulia. Walau orang kata nyanyi tepi jalan tak ada kelas, ada orang cakap macam itu pun, kata nyanyi dia bilang tak ada kelas, nyanyi naik club ada kelas gitu. Saya kata itu bukan kelas tak kelas. Keadaan sekarang bukan fikir kelas tak kelas. Sekarang can you survive or not? You boleh hidup ke tak? Jadi apa yang you are best at your field. You punya bidang apa? Muzik, nyanyian. Buat dalam bidang tu. Itu pulang pada masing-masing. Keadaan tu dah berubah kan. Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia, Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Dan Roy juga antara nama yang sering dipilih untuk nyanyikan lagu patriotik. Lagu-lagunya banyak membangkitkan semangat cinta negara untuk mencintai warisan, ya, sebab dia berkelebihan lagu patriotik dengan suara rentak yang marching yang cukup hebat, rentak lagu tradisional yang cukup memikat, jadi membawa kepada orang ramai generasi untuk menghayati tiap baris kata dalam lagu berkenaan. Tapi bila mana berlaku perubahan pada rentak muzik, berlaku perubahan, jadi seakan tenggelam, orang bagaikan tidak menghargai, sedangkan pernah juga berjasa sebagai individu yang membawa semangat patriotik. Jadi apa komen Roy tentang isu ini? Macam abang cakap tadi lah kan, bila abang suka satu benda tu, abang akan buat cari dia punya naluri dalam tu, nak nyanyi lagu patriotik. Patriotik kita kena faham itu lagu yang semangat. So dalam nyanyian tu ada karakter dia, ada perwatakan dia. So abang nyanyikan ikut perwatakan genre tu. Bila genre tu dia kata kena kau semangat, abang nyanyikan semangat. Dan abang tak malu-malu. Sebab abang appreciate, menghargai setiap muzik tu. Nak kalau jadi producer, abang pernah jadi producer. Dia bawa EMI dengan program international pun dia. Nak jadi judge international pun abang dah jadi judge untuk menilai penyanyian orang international pun pernah. Nak mewakili negara pun abang dah pergi satu dunia wakil negara. Abang suka orang appreciate je. Abang appreciate, okey gitu. Appreciate apa benda abang ada, dah cukup, itu bagi abang dah memadai. Mak katakan menghargai itu terpulang pada orang lah. So far yang abang dapat respon, orang suka abang nyanyi cara tu, sebab dia kata banyak orang kata tak ada orang lain lagi boleh nyanyi macam you, Roy kata nyanyi ni. Sebab apa? Ini sebab you nyanyi tu betul untuk lagu patriotism tu, patriotic tu. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Pada zaman dahulu, mungkin artis susah untuk promosikan diri sebab hanya ada akhbar, majalah dan TV. Tapi sekarang pelbagai platform media sosial, artis boleh menari, boleh kongsikan apa jua sekalipun untuk promosikan diri. Jadi mungkin ada juga yang hanyut dalam arus populariti, pujian peminat, ramai pengikut. Sedangkan yang penting untuk hari muka ialah tentang kualiti. Jadi itulah cabaran besar kepada anak muda. Apa titipan, pesanan dan pedoman untuk mereka? Kita balik kepada agama lah. Kita tak selama-lamanya muda. Akan jadi tua, lepas tua kita akan mati. So kita akan fikir this process yang akan kita sedar. Kalau kita fikir, kita takkan mati sampai bila-bila, that is wrong. Jadi kita akan menjalani proses tertentu. So kita kena fikir sampai umur ni kita nak buat apa. Sampai umur ni kita nak buat apa. So walaupun kata dah umur ni kita kena relax, tetapi relax pun apa dia punya tujuan utama hidup tu. Kita dalam dunia ni memang tak lari daripada masalah. Jadi bukan nak kata nak mengangkat diri lah pada diri abang. So far yang abang lalui, kalau abang susah, abang buat cara susah. Kalau kita ada senang, kita kena berjaga-jaga. Tapi hakikatnya dalam keadaan sekarang ni, asal halal sudahlah. Janji kita dapat cari makan, dapat hidup.